Okey, so kita continue lagi dengan contoh 7. Rajah menunjukkan garis lurus, ini persamaan dia, 3x tambah 5y bersamaan dengan 15. Diberi bahawa 0 ataupun kosong adalah asalan. So dekat sini origin lah. Okey, tentukan nilai h, k, sini h, sini k. Lepas tu ada nilai q kat sini. Okay, lepas tu D, kecerunan garis lurus. So dia nak M lah kat sini kan, kecerunan. So M kita berapa? Okay, so kita nak cari nilai H dahulu. Okay, H kita ni, nampak tak ni, dekat paksi X. So bila dekat paksi X, maka dekat sini kita panggil dia sebagai X-intercept. Ataupun dalam bahasa Melayu, kita panggil dia sebagai pintasan X. Okay, so ini pintasan X lah. Okay, so macam mana kita nak cari? Kamu ingat tak lagi dalam kelas sebelum ni cikgu ada cerita dengan persamaannya ni? Nampak tak? Ni graf. Okay, ni graf. Lepas tu ni ada pintasan Y, ada pintasan X, X-intercept, Y-intercept. Yang memang koordinat dia macam ni lah kan? X kosong, nilai X ni ada nilai kalau untuk paksi untuk X-intercept. Kalau Y-intercept ni, nilai Y ni ada nilai. Still kosong sebab dia berada dekat paksi Y. Sini pun berada di paksi X, Y akan jadi kosong. Okay, so kalau X-intercept, kita nak cari nilai dia. Okay, bila X-intercept, kita nak cari nilai dia, kita akan substitute. Kita akan gantikan nilai Y kosong kat sini. Nilai Y kosong. Sebab apa Y kosong? Sebab kat sini nilai Y tak ada nilai. Koordinat Y tak ada nilai. Okay, lepas tu kita untuk nak cari Y-intercept ataupun pintasan Y, kita akan substitute nilai X kosong. Sebab memang koordinat dia, sini pun X akan jadi kosong. Nampak tak? Sini Y kosong. Okay, itu cara mudah lah untuk kita nak dapatkan dia. Okay, so back to soalan tadi. Okay, back to soalan tadi. Dia nak nilai H. H ni makna kata, so kalau kita buat dalam sistem koordinat, H ni ada nilai, Y akan jadi kosong. Sebab dia pintasan X. Okay, so macam mana kita nak buat? Tadi bila kita ada pintasan X kan? Okay, saya tulis kat sini. Pintasan X. Okay, so kita akan gantikan Y kosong. Sebab apa Y kosong? Sebab koordinat dia Y kosong. Cikgu tak nak kamu hafal, cikgu nak kamu faham. Kenapa Y kosong? Okay, lepas tu persamaan dia, kita gantikan sahaja. 3X tambah 5Y bersamaan dengan 15. Okay, X ni merujuk kepada H lah. Kamu nak ganti H pun tak apa. Okay, so kamu ganti H tambah dengan 5. Okay, Y kita akan jadi kosong sebab kita nak hapuskan dia. Okay, lepas tu bersamaan dengan 15. Okay, so kamu dapat 3H, 5 darab kosong dapat kosong sama dengan 15. Okay, so 3H tambah kosong akan dapat 3H sama dengan 15. Okay, lepas tu macam ni kita nak cari H. Okay, 3 ni kan darab, kita akan bawa ke kanan, dia akan jadi bahagi. So, 15 dibahagikan dengan 3. Maka, H kita ialah 5. 15 bahagi 3 dapat 5. So, H kita ialah 5. Kalau lah dia nak soalan nak tentukan koordinat ni. Koordinat pintasan X kan. So, kamu kena tulis dalam bentuk ni lah. 5, 0. Nyatakan koordinat pintasan X. So, kamu kena tulis 5, 0. Tapi dia nak nilai H saja, kamu boleh tinggal macam ni. Okay. So, tengok soalan B pula. Dia kata, tentukan nilai K. So, cari K dekat mana? Okay, so K dekat sini. Nampak tak dia berada di atas paksi Y? Bila dia berada di paksi Y, makna kata ini adalah pintasan Y. Okay, bila pintasan Y, koordinat dia akan jadi 0, K. Mana kata K ni akan ada nilai. So, macam mana kita nak cari? Okay, merujuk kepada rumus yang ini. Kalau kita nak cari Y-intercept ataupun pintasan Y, kita akan substitute nilai X kosong. Substitute ni kita akan gantikan dengan persamaan tu X nilai kosong sebab kita nak cari nilai Y dia berapa. Okay, lepas tu back kepada soalan ni tadi. Okay, so sekarang kita nak cari nilai K.
Okey, sama juga dengan tadi. Okey, so kamu tulis dekat sini. Okey, so B dia nak pintasan Y kan? Okey, tulis pintasan Y. Okey, so kita akan substitute ataupun gantikan sub nilai X kosong. Okey, so apa persamaan kita tadi? 3X tambah dengan 5Y bersamaan dengan 15. Okey, so kamu akan ganti nilai X kosong. Sebab kita nak hapuskan X. So nanti X ni tak akan ada. So dia akan kosong. So kamu gantikan kosong tambah dengan 5Y. Bila kamu gantikan X ni kosong, kita akan ada nilai variable Y sahaja. So kita dapatlah nilai Y tu nanti. Okay, so equal to 15. So 3 darab kosong, kosong. Tambah dengan 5 darab Y, 5Y. Bersamaan dengan 15. Lepas tu kosong tambah 5Y, kamu dapat 5Y. Bersamaan dengan 15. So Y bersamaan 15. Dibahagikan dengan 5. Kenapa dibahagi? Sebab sini darab. Kita akan ubah dia akan jadi bahagi. So 15 bahagi 5. Kamu dapat 3. Okay, so nilai K kita tadi. Maka dekat sini buat kesimpulan. K equal to 3. Okay, so ini jawapan untuk K. Lepas tu kita pergi pula untuk C. Okay, sorry. Kita tengok C pula. Dia nak nilai Q. Okay, saya cikgu bulat dengan warna lain pula. Okay, dia nak nilai Q. Okay, so tengok Q dekat mana? Q dekat sini, titik P ni. 2Q. Okay, so ini soalan macam kita belajar kelas sebelum ni. Okay, titik Q, titik P ni berada di atas garis lurus ni. Makna kata kita akan guna persamaan garis lurus ni untuk mencari nilai titik P. Okay, so macam ni kita nak cari. Okay, so kamu tulis kat sini dulu. Okay, tulis dulu persamaan dia. Okay, persamaan dia ialah 3X tambah 5Y bersamaan dengan 15. Okay, titik P kita ialah 2Q. Okay, disebabkan titik P ni memang for sure dia berada di atas garis lurus ni. So, kita boleh buat kat sini kesimpulan dia. Left hand side mesti akan sama dengan right hand side. Okay, so kamu namakan dulu. Okay, kamu namakan dulu ini. Kita panggil dia sebagai left hand side. Okay, sini kita panggil dia sebagai right hand side. Okay, so kita selesai satu-satu. Macam mana kita nak selesaikan dia? Okay, ini jangan lupa koordinat P kita ni automatik akan jadi XY lah. Sebab dia memang koordinat kan. Koordinat ni berada di atas sata ke atas. Okay, so kita selesaikan dulu left hand side. Bertenang, selesai dengan tenang. Okay, left hand side kamu apa? Ni, semua ni kita panggil dia sebagai left hand side. So 3X tambah dengan 5Y. Okay, lepas tu right hand side kita ada 15. Disebabkan kita nak cari nilai Q, maka kita boleh terus buat bersamaan dengan 15. Dia akan jadi satu persamaan tu. Tak guna left hand side pun tak apa. Sebab kita nak cari nilai Q kat sini. Dia memang for sure. Nampak tak cikgu tulis kat sini? Left hand side memang for sure equal to right hand side. Sebab memang kita tahu titik P ni berada di atas persamaan ini 3X tambah 15 sama dengan 15. So kita terus boleh buat direct equal. Sebab kita memang dah tahu dah keadaan dia left hand side akan sama dengan right hand side. Okay, so kita akan dapat gantikan nilai X kita 2. So gantikan nilai X kita 2 tambah dengan 5Y kita ialah Q. Okay, sama dengan 15. Okay, sebab apa kat sini cikgu buat sama terus? Sebab kita memang dah tahu dah keadaan dia left hand side akan sama dengan right hand side. Sebab P ni memang berada di atas persamaan yang ini. Okay, so 3 darab 2 dapat 6. Tambah 5Q bersamaan dengan 15. Okay, so lepas tu selesaikan macam biasa. 15 ni, 6 ni kita nak cari Q sebagai subjek. Maka kita akan ubah 6 ni ke kanan. Saya ubah ke kanan. So dia akan jadi 5Q bersamaan dengan 15 tolak 6. Okey, lepas tu 5Q. Okey, 5Q bersamaan dengan 15 tolak 6, kamu dapat 9. Okey, maka Q kamu ialah 9/5. Okey, so itu jawapan final answer untuk Q.
Okay, so itu untuk soalan C. Lepas tu kita pergi pula untuk soalan D. Cikgu harap kamu faham. Kalau kamu tak faham nanti boleh tanya. Memandangkan cikgu buat ni recording. So kalau tak faham boleh tolong tanya, okay? Lepas tu kita buat pula untuk D. Cikgu nak kecerunan. Okay, so kecerunan cikgu akan wakilkan dia sebagai M. Kita nak cari nilai M dia berapa untuk garis lurus ni. Okay, so ingat tak lagi cikgu pernah cakap. Okay, kalau kita nak cari kecerunan, kita ada dua cara. Okay, M kita ada dua cara. Sama ada kita guna Y equal to MX plus C. Ataupun kamu nak guna cara yang kedua yang pintasan tu. Okay, pintasan apa formula dia? Apa rumus dia? Kita nak cari nilai pintasan kan? So, M equal to negatif Y intercept ataupun pintasan Y. Y intercept bahagi dengan X intercept ataupun pintasan X. Okay, so cara mudahnya kamu nak guna yang atas pun boleh, nak guna yang bawah pun boleh. Okay, so cikgu nampak cara bawah ni lah lagi mudah sebab kita dah dapat dia punya nilai intercept X dan nilai Y. So, kamu masukkan sahaja. Okay, so daripada situ kita akan dapat M equal to negatif pintasan Y. Cik bawah ni tulis sekali lagi. Takut ada orang yang keliru sebab ni in English, ni in Malay. So, pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okay. So, masukkan saja. Jadi, pintasan Y kamu dapat berapa kat sini? Pintasan Y kamu K kan? Okay, K kamu dapat 3. Nampak tak? K kamu dapat 3. Lepas tu, pintasan H kamu dapat 5. Pintasan H kamu dapat 5. Okay, so kita masukkan sahaja nilai dia. Okay, so equal to negatif Y kamu dapat 3. Okay, bahagikan dengan pintasan X kamu dapat 5. Okay, so kamu dapat M equal to negatif 3/5. Okay, so kita kalau kamu nak check balik, kamu ingat tak hari tu cikgu cakap, kalau cikgu ada satu garis kan, ataupun satu persamaan, satu graf. Okay, kalau graf tu menurun, kan, M kita akan jadi negatif. Okay, sebab dia turun tangga. Macam kamu bayangkan dia turun tangga. Lepas tu, kalau cikgu ada satu graf lagi, graf dia menaik macam ni. So, graf dia cerun dia punya M dia akan jadi positif sebab dia macam naik tangga. Okay, so kita dapat negatif kan? So, kamu check balik. Negatif ni, betul tak graf kamu menurun macam ni? So, refer balik kat soalan. Nampak tak graf kamu menurun macam ni? So, dia betul lah. Logik lah kamu dapat M dia negatif. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham. Kalau tak faham, boleh tanya. Thank you semua.